Bayam antara sayuran yang banyak khasiatnya. Terdapat dua jenis bayam, iaitu bayam hijau dan bayam merah. Salah satu spesies bayam adalah bayam Brazil yang dipercayai berasal daripada Brazil dan Amerika Selatan yang kini sudah mula popular di Malaysia. Teknik tanaman sayuran ini boleh ditanam dengan membaja benihnya atau melalui penanaman semula batang bayam kemudian menggunakan sistem hidroponik ataupun aquaponik. Tanaman ini tidak memerlukan penjagaan yang rumit. Malah, ianya lebih mudah membiak dan hasilnya dapat dituai hanya selepas beberapa minggu ditanam. Seperti Richard Ng yang kini sudah 4 tahun menanam bayam Brazil dengan menggunakan kaedah aquaponik, baginya dengan menggunakan sistem ini, bayam Brazil dapat ditanam dengan lebih cepat dan rasanya juga sedikit berbeza berbanding yang lain. Menggunakan aquaponik untuk menanam terutamanya macam Brazil spinach, dia adalah satu ekologi punya konsep. Dari segi aspek organik dan kita tak pakai synthetic fertilizer. Bila kita harvest dan kita makan pun kita rasa lebih senang hati ya. Dia tak ada masalah residue dia over. Jadi bila kita terima pokok dan kita akan hanya trim saja. Trim lebih kurang macam ni dan just cocok masuk. Lepas tu letak balik sistem kita. Menurut Richard, dengan menggunakan sistem ini, proses penanaman tidak rumit kerana hanya perlu sentiasa memastikan kuantiti makanan ikan sama dengan kuantiti penuaian sayur yang ditanam. Ia bukan dari segi aspek berapa ikan, dia adalah aspek dari segi berapa makanan ikan yang kita bagi dari segi setiap hari. Banyak ke kurang, ia terpulang kepada dia punya ratio dan dia punya sistemnya balancing. Bukan katanya, oh saya bagi makan banyak dan bayam Brazil akan jadi lebih besar. Tidak, dia dari segi aspek balance. Tanaman ini bukan sahaja mudah ditanam, malah ianya juga mampu membekalkan pelbagai khasiat sekaligus membantu untuk terus kekal sihat. Kembali dalam Wanita hari ini, itu tadi rangkuman berkenaan dengan topik hari ini iaitu mengenai bayam Brazil, dan juga mungkin kejap lagi kita akan tanya dengan tetamu kita berkenaan dengan khasiat kangkung. Dan di talian ketika ini telah pun bersedia bersama dengan seorang pegawai dietetik dari Hospital Pantai. Kita bersama dengan Cikgu Sharon Kaugil. Dah bersedia ke Sharon? Yes, dah bersedia. Apa khabar? Khabar baik. Okey, mungkin kita boleh mulakan berkenaan dengan khasiat bayam dan juga kangkung. Kita boleh start dengan bayam dahulu. Kalau kita tahu bayam ni banyak khasiat dan juga vitamin-vitamin serta zatnya. Mungkin Shannon boleh mulakan untuk mereka yang bagaimana agaknya sesuai untuk pengambilan bayam dan apa antara kelebihannya. Silakan. Alright. Terima kasih kerana sudi menjemput even if it's virtually this time untuk topik ini. Jadi antara khasiat biasanya untuk sayuran berdaun hijau macam bayam dan kangkung ini, yang pertama ialah vitamin K. Vitamin K ini merupakan satu vitamin yang penting dalam proses pembekuan darah. Kita juga ada zat besi. Jadi sayur berdaun hijau ni selalunya tinggi zat besi. Alright, yang membantu dalam penghasilan hemoglobin yang membekalkan oksigen kepada tisu-tisu dalam badan kita. Right? Jadi antaranya biasanya golongan yang mempunyai paras hemoglobin yang rendah, contoh macam ibu-ibu mengandung, right? Jadi makanan-makanan tinggi zat besi ini boleh membantu untuk meningkatkan paras hemoglobin dalam darah. Selain itu, folic acid ataupun dikenali sebagai vitamin B9 juga merupakan salah satu jenis vitamin yang terdapat dalam sayuran hijau. Alright, jadi dalam skrin yang tertera ini merupakan khasiat-khasiat ataupun vitamin dan mineral yang saya sentuh sebentar tadi, kandungannya dan bagaimana dari segi peratusan yang kita boleh dapat jika mengambil satu sajian bayam ataupun kangkung mengikut keperluan harian kita. Alright, jadi ini merupakan antara vitamin dan mineral yang boleh didapati. Selain itu, potasium yang juga merupakan salah satu mineral dalam sayur ini yang membantu dalam fungsi saraf dan otak
dalam badan kita juga. Okey, Sharon, maafkan saya dan boleh betulkan saya kalau saya silap. Mungkin saya ada terbaca berkenaan dengan kangkung ini yang mana kandungan insulinnya yang banyak dapat menurunkan kadar darah ataupun gula dalam darah kita, khususnya untuk orang yang mengidap diabetes ni. Mungkin Sharon boleh kongsikan. Alright, jadi dari segi pengurangan gula dalam darah, apa yang kita tahu adalah semua jenis sayur dia kaya dengan serat. Dan serat ini memang membantu mengurangkan paras gula dalam darah kita. Itulah antara sebab dalam pemakanan yang sihat memang kita galakkan 3 sajian sayur sehari. Dan khususnya bagi pesakit yang mempunyai paras gula yang tinggi, pengambilan sayur yang mencukupi dan seterusnya kandungan serat yang cukup penting untuk menurunkan paras gula dalam darah. Okey, kita akan bersama dengan Sharon lagi. Banyak lagi kita nak tanya. Tapi sebelum tu kita nak bersama dengan Fiza. Kabarnya ada menu-menu istimewa. Silakan Fiza. Terima kasih Fatin. Ada banyak perkongsian menarik ataupun informasi-informasi yang kita tak tahu sebelum ni Fatin yang telah pun dikongsikan oleh Sharon. Dan ketika ini saya harapkan anda penonton-penonton di rumah dah pun bersedia dengan pen dan juga kertas ataupun boleh rekod sebenarnya antara resepi istimewa yang nak kami kongsikan kepada anda penonton daripada kangkung. Kalau sebelum ni kangkung tu kita tumis dengan belacan, dengan udang kering, sos tiram ataupun kita buat masak air kan Fatin kan? Ataupun kita jadikan makanan dalam pecel, cicak. Jangan lupa nasi panas. Sedapnya. Okey, tapi hari ni kami nak kongsikan anda resepi berbola kangkung bersama dengan Puan Zabidah Jamali daripada Johor. Hello, Assalamualaikum Puan Zabidah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Sihat. Okey. Puan Zabidah, selalu kan orang kalau kangkung ni, orang akan lebih selalunya tumis ke ataupun kita celor, kemudian makan dengan kuah pecel ke sambal belacan dan sebagainya kan. Tapi kalau tengok resepi Puan Zabidah ni, resepi yang unik dan juga menarik. Dari mana dapat idea tu? Sebenarnya dalam tempoh PKP ni, kita kadang bila hari-hari masak benda yang sama. Jadi kita rasa macam bosan kan. Kangkung ni sebenarnya diorang akan biasanya akan masak air, masak tumis air, masak nasi goreng belacan. Jadi bila masa PKP ni dan masa semua ada dalam rumah, semua makanan tu nak ada dibeli. Roti-roti pun banyak. Jadi bila kita tengok dekat ruang dapur ni banyak lebihan-lebihan masak makanan kan. Jadi timbul pula idea saya untuk buat makanan daripada menggunakan sumber-sumber macam sayuran kangkung. Kangkung ni sebenarnya tak ada orang, anak-anak ni kurang berminat makan kangkung. Jadi saya gunakan kreativiti, memikirkan kangkung ni kurang menarik minat anak-anak. Jadi kita why not kita campurkan bahan-bahan macam roti, kita campurkan sedikit udang. Okey. Kalau Puan Zabidah dah bersedia, saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita ni boleh teringat ataupun mengimbas kenangan lama lah kan. Kangkung ni memang mudah untuk didapati. Kadang-kadang ada kita ni memang kita boleh petik kalau duduk di kawasan-kawasan tertentu ni di tepi-tepi parit kan. Ataupun kita boleh tanam sendiri kangkung di rumah. Jadi mungkin Puan Zabidah boleh mulakan kongsikan kepada penonton bahan-bahan dan juga cara untuk membuat berbola kangkung ni Puan Zabidah. Okey, untuk kangkung, resepi berbola kangkung ni saya gunakan dalam RM2, kita beli dalam RM2 sayur kangkung, sedikit udang, 2 biji bawang putih yang ditumbuk halus, tepung jagung, sedikit 3 sudu tepung gandum, sebiji telur, sedikit garam dan sedikit perisa. Potongan roti, 6 keping roti yang kita potong dadu. Okey, kita guna roti maksudnya kalau roti-roti yang kadang-kadang kita beli tak habis ke apa, kita boleh guna pakai lah juga ya. Expired tu tapi dia masih belum berkulat tu masih boleh digunakan. Okey. Dan kita membazir buang kan, kita simpan dalam peti, kita potong dadu, kita boleh mencampurkan gunakan resepi ni, kita jadikan dia berbola kangkung. Okey, yang ini siap jugalah. Kangkung ni pun macam Dr. Sharon cakap tadi, dia boleh menguatkan metabolisme kita, ada asid folik dan
dia boleh menurunkan berat badan kita sebenarnya, kangkung ni sebenarnya. Walaupun yang tukang masak ni memang badan takkan kurun. Tapi banyak berkatnya sediakan makanan untuk ahli keluarga. Puan Zabida, mungkin boleh kongsikan proses ni tadi. Tadi saya nampak ada bahan-bahan yang ditumis, kemudian dimasukkan sesuatu dan jadi likat tu kan, kalau boleh dikongsikan? Untuk menjadikan dia likat, kita menggunakan tepung jagung dan tepung gandum tu sebagai ejen pengikat kepada udang dan kangkung. Sebab kalau kangkung ni ialah bila kita nak handle dia, bila kita nak gaul dia tu, dia pasti akan berkecai kan. Jadi kalau kita letakkan tepung, kalau biasa kita mak kita buat cekodok, tapi kita buat permainan. Kita gunakan tepung jagung dan sedikit tepung gandum tu sebagai mengikat jagung antara kangkung dan udang tu tadi. Dan kita tutup dengan potongan dadu kepingan roti tu tadi. Jadi dia berbola. Jadi sedikit dari minat anak-anak lah. Kalau kita yang goreng, so kangkung tu secara tak langsung dia boleh makan. Kalau kita tengok kan, Puan Zabida, rupa dia ada macam iras-iras rupa bergedil. Ya, macam bergedil. Tapi dia ada udang. Jadi sekurangnya dia boleh menarik minat orang nak makan. Orang akan tengok, kangkung je. Tapi bila dia makan, sedap kan? Saya tengok daripada bingkisan ataupun VT ni pun, saya pun rasa macam teringin nak mencuba resepi yang baharu ni. Okey, Puan Zabida, mungkin boleh kongsikanlah juga, adakah sebenarnya berbola kangkung ini boleh dimakan begitu saja macam tadi kan, sebagai snack waktu petang, minum petang dengan teh kan? Ataupun sebenarnya boleh juga kalau kita nak variasikan. Kalau selalu kita buat bergedil tu, kita buat bergedil ayam dengan juga bergedil daging. Tapi mungkin kita boleh tukar kan, kita jadikan ia juga antara menu tambahan dalam sup ke soto kita ke, boleh tak agaknya? Boleh. Boleh kita buatkan macam sup. So maknanya kalau kita nak buat asingkan dengan daripada kuah dia, bila kita nak makan, kita curah dengan sup. Itu pun sangat berbaloi lah dan boleh disuai padankan dengan apa jua makanan. Saya rasa makan dengan nasi pun kita dah cuba memang bersesuaian. Pada mereka-mereka yang dietary, yang tak makan nasi banyak kan, boleh makan macam kira-kira boleh makan macam tu sajalah. Okey, Puan Zabida, selain daripada resepi berbola kangkung ni, Puan Zabida, kalau kebiasaannya, kalau ada tak tips-tips macam mana nak jadikan macam kalau kita goreng kangkung kita tu kan, tak nak bagi dia terlalu orang kata layu, ataupun masih lagi nak mengekalkan kesegaran dia, ataupun nak bagi rasa sayur tu tidaklah, kadang-kadang kita masak sayur tapi dah tak rupa sayur kan. Macam mana kita nak bagi masakan kita tu nampak cantik, nampak elok, sedap lagi dimakan, crunchy-crunchy macam tu kangkung tu? Maksudnya sayur kangkung tu tidak perlu ditunduk terlalu lama. Ataupun kalau kita nakkan dia tak terlalu layu orang kata, kita boleh petik daripada daun segar tu, kita basuh bersih-bersih dan kita boleh terus direct untuk buatkan benda. Okey, Puan Zabida, daripada tips yang Puan Zabida kongsikan ni, maklumlah kita ni kan atas talian ni dengar tak dengar, jelas tak jelas kan. Tapi daripada perkongsian Puan Zabida ni, saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton nak lihat, nak tahu antara aktiviti-aktiviti ataupun resepi-resepi lain yang banyak dikongsikan oleh Puan Zabida. Kalau tak keberatan, kita kongsikan laman sesama Instagram Puan Zabida bersama penonton. Boleh. Silakan. Okey, saya sebenarnya memang menjalankan bisnes dari rumah selama jejak 10 tahun lah. Resepi-resepi yang saya jual setiap hari balik daripada bekerja. Untuk maklumat pizza pun saya pun sebenarnya masih bekerja. Dan setiap hujung minggu saya akan buat bisnes online secara dari rumah sajalah. Pada saya tak menjadi masalah bila kita walaupun kita masih bekerja. Setiap hari ada saja menu-menu yang saya akan sediakan untuk pelanggan saya. Setakat ni alhamdulillah lah, hampir masuk tahun yang ke-10 lah still menjalankan bisnes dari rumah. Alhamdulillah. Selamat maju jaya kita ucapkan kepada Puan Zabida, dan saya kira sikap inspirasi Puan Zabida ini boleh terus dijadikan orang kata pemanggil semangat untuk penonton-penonton kita yang mungkin dalam tempoh PKP, PKPB ataupun PKPP ni tak tahu macam mana nak tambah pendapatan. Ini antara contoh yang boleh kita lakukan sambil bekerja. Boleh juga kita guna pakai kemahiran yang ada itu untuk kita jalankan perniagaan. Terima kasih Puan Zabida.
Sama-sama. Terima kasih. Sama, Wan mana, Zahid. mana tahu ada rezeki kita selepas ni dah habis COVID, kami ke Johor boleh jumpa Puan Zabidah insyaAllah. Okey. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Okey, Fatin, saya kira mungkin banyak juga persoalan dalam kalangan penonton kan. Tapi saya nak tanya juga kepada Sharon sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu apabila saya diberitahu untuk tidak digalakkan makan kangkung, adakah sebenarnya sayur-sayuran kangkung ataupun sayur-sayuran yang ada batang yang kosong tu ada kaitannya dengan penyakit gastrik dan sebagainya, Sharon? Jadi Fiza, untuk soalan tu tiada kaitan secara langsung antara pengambilan sayur seperti bayam atau kangkung dengan gastrik, tapi mungkin disebabkan kandungan serat yang tinggi dan mungkin kalau kita ambil dalam portion yang agak besar, dia boleh menyebabkan bloating, kadang-kadang rasa macam ada angin perut, mungkin disebabkan kandungan serat dalam sayur itu sendiri. Okey, jadi itu mungkin menjawab persoalan saya lah. Betul, ramai lagi yang mungkin menunggu jawapan itu. Yang masalah sama macam Fiza. Baik, Sharon, kita nak tanya juga berkenaan apa yang dikongsikan Puan Zabidah sebentar tadi, yang mana alternatif dan juga inisiatif yang dilakukan untuk kita memberi pendedahan kepada anak-anak untuk terus makan sayur ni. Tapi dalam masa kita campur minyak, campur garam dan sebagainya, mengolahkan sesuatu sayur-sayuran tu, bagaimana agaknya nutrisi zat asli yang sebenarnya dalam sayur itu terganggu atau terjejas? Ya, betul. Jadi cara masakan memang secara langsung akan mengubah kandungan nutrien yang terdapat dalam sayur-sayuran. Jadi disebabkan itu cara masakan yang kita pilih penting untuk pastikan kandungan nutrien dalam sayur tu masih ada lagi. Jadi contohnya cara seperti stir fry ataupun cara macam kita blanching, mencelur dalam air, ataupun macam kita merenih sup. Itu macam tadi pada awal rancangan Fiza dengan ada sebut tentang bayam masak air. Itu adalah salah satu cara masakan yang dapat mengekalkan nutrien dalam sayur-sayuran. Jadi kalau dalam masa kita makan sayur tu, kita hirup sekali sup tu. Ya, betul. Dan apabila cara masakan kita tidak melibatkan haba yang tinggi ataupun tempoh masak yang terlalu lama, itu yang boleh membantu untuk mengekalkan kandungan nutrien dalam sayur seperti bayam dan kangkung. Okey, baik. Sharon terus di talian sebab kita ada satu lagi yang nak dikongsikan dengan penonton wanita hari ini. Hari ini special, macam-macam menu hari ini. Silakan Fiza. Okey, kita dah dengarkan penjelasan daripada Sharon tu tadi kan, dan saya kira ibu-ibu juga mungkin boleh terus suruh anak-anak menonton sama, nak tahu tentang manfaat-manfaat dan juga kebaikan untuk kita makan sayur. Sebab kadang-kadang anak-anak ni yang paling susah untuk kita didik dan suruh makan sayur. Betul tak, Fatin? Dah sorok pun boleh tahu lagi. Okey, dan sekarang ini kalau tadi Puan Zabidah, sekarang kita bersama dengan Puan Zaidah Abdul Rahman yang nak berkongsi resepi bayam goreng minyak sapi. Ya Allah tuanku, sebut nama menu pun saya rasa dah selera. Okey. Hello, Assalamualaikum Puan Zaidah. Waalaikumsalam Fiza dan Fatin. Ya, apa khabar Puan Zaidah? Alhamdulillah baik. Puan Zaidah daripada mana tu? Saya dari saya SPK. Okey. Dari Shah Alam ya? Shah Alam. Okey, Puan Zaidah, mungkin Puan Zaidah boleh kongsikanlah kepada para penonton kan tentang keistimewaan resepi bayam goreng minyak sapi ni. Sebab kebiasaannya kita goreng pakai minyak biasalah. Ada orang pakai minyak zaitun, ada orang pakai minyak kelapa biasa, ada orang pakai minyak kelapa sawit kan. Okey, tapi kalau Puan Zaidah ni kenapa menggunakan minyak sapi untuk resepi ni? Okey, ini nostalgia. Okay, nostalgia lama pasal dulu masa saya kecil, balik sekolah aja mak akan gorengkan bayam dengan minyak sapi ni. Oh, bau dia sedap kan? Bau dia sedap, harum sebelah. Alhamdulillah. Bayam yang digunakan bayam jenis apa tu? Bayam yang bulat. Kita ada 3 jenis bayam kan. Bayam tajam, bayam merah dan bayam bulat ni lah. Okey. Bahan-bahannya simple saja. Yang macam kita nak buat sayur goreng biasa kan. Sekali lagi saya tambahkan udang dan chicken stock. Okey. Kita menumis dengan minyak sapi tu tadi. Kita panaskan minyak sapi tu macam biasalah kan? Yes, macam biasalah. Okey. Kuali tu dah panas, masukkan minyak sapi. Lepas tu kita akan
masukkan bawang putih Bawang putih dulu bagi naik bau tu. Bawang putih. Ya. Okey. Ada ke tips dia kenapa tumis bawang putih dulu? Sebab kadang-kadang ada orang, contohnya macam saya sendiri, dia ni di kawan-kawan, masuk je lah sekali. Tapi apa keistimewaannya? Tak, sebenarnya yang macam bawang dan cili tu, kita nak mencantik di samping rasa dia kan. Jadi itu semua macam bawang dan cili tu saya tahu kemudian. Kita tumiskan bawang putih, dia ada aroma dia. Dan kita masukkan udang hidup tadi itulah. Besar-besar udang tu. Oh ya. Yelah, kita kata kita nak apa orang kata nak buat benda tu menyelerakan lah kan. Okey. Puan Zaidah, adakah sebenarnya memang resepi bayam ni antara resepi kegemaran ataupun resepi wajib lah yang perlu ada dalam orang kata diet ataupun menu keluarga Puan Zaidah Saban Minggu? Semestinya. Pasal bayam ni, saya bayam ni tak payah kita goreng lama kan. Sebab tu kalau Fiza tengok, saya akan masukkan batang-batang sayur tu dulu. Saya tak masukkan semua sekali kan. Masukkan batang sayur. Jadi because batang tu dia nak kena empuk sikit kan. Walaupun dia lembut tapi kita nak anukan dia biarlah dia ada tekstur. Masak dululah kan. Sebab tu macam bawang dan cili tu saya tahu kemudian. Sekali nanti baru daun. Okey. Pasal kita perlukan sedikit masa untuk batang sayur tu dia lembut empuk Dan saya kira ni kalau masak ni jiran-jiran sebelah pun boleh bau wangi tu. Seharusnya dicuba ya Fiza. InsyaAllah. Okey, sekarang baru masukkan bawang merah dan juga cili Yes. Pasal nanti kalau masuk awal-awal nanti cili tu dia layu tak cantik kan. So sekarang ni kita nakkan menarikkan dia punya color dia kan. Jadi untuk lagi menambahkan selera untuk orang tengok, wow, ini bolehlah kita cuba rasa kan. Tapi saya tengok dari kaca TV ni walaupun saya ada pakai face shield nampak sama-sama, tapi saya tengok memang nampak sedap. Memang nampak sedap. Okey, kemudian kita masukkan pula daunnya Puan Zaidah Hair sekali daunnya. Because daun ni dia tak boleh nak goreng lama kan. Nanti cepat layu. Jadi kita nak sebab tu saya masukkan daun tu di penghujung lah, penghabisan untuk kita goreng tu. Dan kita membalik-balikkanlah daun tu. Jangan sampai dia lecuh dia lembut nanti tak sedap. Okey, Puan Zaidah nak tanya, kalau tumis macam ni, selalunya Puan Zaidah tambahkan air ke ataupun tak perlu? Oh, tak perlu air Because bila kita tumis udang tu, udang tu dah keluar air. Dan masuk batang sayur tu pun dia dah berair. Kalau Fiza tengok, saya tak masukkan garam ataupun apa. Saya cuma pakai kentok je. Okey. Faham. Jadi kita dah tak perlulah nak tambah-tambah. Boleh kita kurangkan ataupun kawal pengambilan potasium juga dalam makanan kita kalau kita menggunakan satu bahan je macam tu Ya, betul. Itu dah mencukupi dah. Saya rasa penonton harus mencubalah. Because dia punya rasa dia alhamdulillah sedap. Okey, saya insyaAllah rasa macam nak cuba. Puan Zaidah, mungkin Puan Zaidah boleh kongsikanlah juga kepada para penonton kita. Kalau makanan ni orang kata ada gu dia. Kalau makan kari, gu dia mesti kadang-kadang kena ada sambal belacan ataupun ikan masin. Tapi kalaulah makan bayam goreng minyak sapi ni, kebiasaannya untuk Puan Zaidah sendiri apa gunya? Gunya, nasi panas-panas, bubur putih kan. Very nice. Oh, sedapnya. Dia tak payah banyak-banyak because dalam tu ada sayur, ada udang dan kalau nak tambah sikit, tambahlah macam telur masin ke, ikan kering ke kan. Apa-apa. Okey. Puan Zaidah, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi idea dan juga inspirasi kepada kami di studio dan juga penonton-penonton wanita hari ini. Ya. Terima kasih.
Okey, insya-Allah minta halal rezeki resepi tu kita boleh cuba. Okey, Fatin silakan. Terus dengan Sharon di talian, mungkin Sharon pun dah tertelan Ailio tu tengok macam-macam dikongsikan. Baik Sharon, di penghujung perbincangan kita saya nak tanya berkenaan dengan kangkung khususnya. Kangkung ini memang banyak khasiat dan sebagainya tapi harus dijaga kerana dia mempunyai sisa baki racun yang perlu berhati-hati. Mungkin sedikit daripada Sharon boleh kongsikan. Jadi kalau bimbang tentang racun ataupun baja yang dipakai oleh mereka yang menanam, boleh dijadikan amalan untuk kita masukkan air garam. Kita boleh sok sekejap sebelum masak dalam air garam. Biasanya itu yang disarankan untuk mengeluarkan apa-apa pasir ke ataupun racun ke yang terdapat dalam sayur itu sendirilah. Basically merendam dalam air garam sebelum masak. Okey, mungkin Sharon nak kongsikan antara nasihat paling ringkas untuk penonton wanita hari ini yang mana pengambilan sayur ini penting, khususnya tak kisahlah sayur apa tapi perlu ambil sayur. Ya, betul. Jadi pengambilan sayur dalam seharian disarankan mengikut Malaysian Dietary Guidelines adalah sebanyak 3 sajian sehari. Jadi dinasihatkan untuk mempelbagaikan pengambilan sayur, bukan hanya bayam dan kangkung, tapi pastikan kepelbagaian sayur kerana setiap sayur membekalkan vitamin dan mineral yang berbeza yang mempunyai fungsi yang berlainan dalam tubuh badan kita. Baik, kita nak ucapkan terima kasih atas perkongsian Sharon dan juga dua tetamu kita, Puan Zabidah dan juga Puan Zaidah, berkenaan dengan khasiat bayam dan juga kangkung. Banyak sebenarnya yang saya belajar hari ini, rasa macam tak sabar nak balik untuk nak cuba menu-menu yang dikongsikan. Okey penonton, terima kasih Sharon. Terima kasih. Penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini saya dan Fiza akan bergabung semula.